Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat, saudara, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana pada malam ni kita dapat menyambung lagi kuliah tafsir kita dan kita berada pada bahagian kedua tafsir surah An-Naml, iaitu surah Semut yang merupakan surah Makkiyah. Baiklah, sebagai mendapat keberkatan pada malam ni, mari sama kita meneliti jilid yang ke-7 tafsir Ibnu Kathir yang warna biru ni pada muka surat pertama. Ya, ahlan wa sahlan dan ucap kepada sedang hadirin yang hadir pada malam ni, Syafina Mak Saleh, top fan kita, Fauzi Nasir, Isnaiza Ibrahim, top fan kita, Din Saif, Saif boleh, Saif boleh Saif ni maknanya musim panas, tapi kalau sebut Saif, pedang, duduk baik insyaAllah. Nuliza Idrus, top fan kita, Fazala Khamis, Zairina, Rin, Ras Fazilah, Syahrum, Kamaruzaman dan Nur Hanim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam kuliah tafsir kita pada malam ni. Marilah sama kita buka muka surat pertama jilid ke-7, iaitu firman Allah SWT dalam surah An-Naml. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم صدق الله العظيم. Tasin. Surah ini adalah ayat-ayat Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, iaitulah orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negara akhirat. Sungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan buruk mereka, maka mereka bergelumang dalam melakukan maksiat. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan bagi mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Dan sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ini permulaan ayat yang Allah sebut sebagai Tasin. Ini merupakan huruf, dipanggil huruf Mabani. Beza daripada huruf Ma'ani. Kalau huruf Ma'ani dia mengandungi makna. Seperti kita kata Up, kita kata Ish. Tapi kalau sebut Tasin, dia huruf tapi tidak mempunyai makna. Ini bagi menunjukkan kehebatan Al-Quran Al-Karim, yang mana Allah SWT telah pun meletakkan ayat-ayat sebegitu yang menjadikan orang-orang Arab kagum bagaimana penggunaan perkataan huruf-huruf disusun seperti itu yang menimbulkan rasa takjub dalam diri mereka. Jadi inilah yang kau baca, yang terlintas dalam fikiranmu, dan kini yang akan turun kepadamu yang sangat tinggi kedudukannya, iaitu ayat Al-Quran dan ayat kitab yang sangat sempurna menjelaskan segala persoalan kebahagiaan hidup manusia, dan itulah yang sangat jelas sumbernya, iaitu daripada Allah yang berdasarkan kepada mukjizat dan keistimewaan yang dikandung dalamnya. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, kita lihat pada muka surat kedua jilid yang ke-7 tafsir Ibnu Katsir ini. Jadi Allah menyatakan ini adalah ayat-ayat, iaitu inilah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan huda wa busyra lil mu'minin. Dia memberi petunjuk dan berita gembira kepada orang beriman, iaitu petunjuk dan berita gembira yang hanya tercapai dari Quran, iaitu orang yang mengimani, mengikuti, membenarkan, mengamalkan kandungannya, mendirikan salat yang wajib, menunaikan zakat yang fardu, meyakini adanya hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian, balasan atas segala perbuatan baik dan buruk yang telah mereka lakukan. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, perkataan yang digunakan oleh Allah di sini kitabin mubin. Kitab mubin. Mubin maknanya menjelaskan.
Diceritakan bahawa dahulu ada seorang tokoh Islam yang terkemuka, namanya Syekh Al-Imam Muhammad Abduh. Beliau ni adalah pandangan-pandangannya yang baik, ada pandangan-pandangannya yang kontroversial. Kita ni manusia tidak sunyi daripada melakukan kesilapan. Tak ada yang maksum melainkan Rasulullah SAW sahaja. Jadi begitu mauqif kita, polisi kita terhadap sesiapa sahaja, tuan-tuan ya. Jangan terlalu menyanjung, jangan terlalu memuji dan memuja seolah orang itu maksum, sedangkan tiada yang maksum melainkan Rasulullah sahaja. Jadi Muhammad Abduh ni, beliau pernah dibuang negara ke Perancis. Dan bila dia tiba di Perancis, orang-orang Perancis yang suka berfikir dan orientalis macam mereka itu bertanya kepada Syekh Muhammad Abduh, kamu berkata dalam Quran ini, ma faratna fil kitab min syai'. Tuhan kamu mengatakan tiada satu pun dalam Quran yang diabaikan. Jadi wahai Syekh, wahai tuan guru, wahai tokoh yang dihormati oleh sekalian orang, cubalah tunjukkan kepada kami cara membuat roti dalam kitab Al-Quran ini. Setengah mengatakan ini kisah berlaku pada zaman Abu Hanifah dahulu, tapi Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam kitabnya ini juga berlaku kepada Muhammad Abduh. Saya pernah cerita ya, Muhammad Abduh ni merupakan seorang ahli tafsir, seorang ulama, seorang pemikir. Beliau ada kelemahan, ada kekurangan, moga Allah ampunkan semua. Jadi Muhammad Abduh ini akhirnya ditanya oleh golongan Perancis tadi, tuan-tuan rahmati dan dikasihan. Jadi mereka bertanya kepada Muhammad Abduh, bagaimana cara buat roti? Cuba tunjuk pada kami dalam Quran cara buat roti. Maka Muhammad Abduh memanggil mereka semua yang bertanya itu, berkumpullah kamu, nanti aku akan tunjuk kamu cara buat roti yang ada dalam Quran. Mungkin kisah ni berulang, mungkin kisah ni pertama-tamanya berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah pada zamannya, lebih 1200, lebih 1300 tahun yang lalu ya. Maka bila didatangkan sekalian orang untuk melihat cara buat roti dikemukakan dalam Quran, ini sebabnya mubin, maknanya menerangkan, menjelaskan. Ma faratna fil kitab min syai'. Tak ada satu pun dalam Quran melainkan telah diberikan penjelasan oleh Allah Taala. Sekarang kami nak tanya kepadamu, mana dalam Quran menceritakan cara membuat roti? Maka Muhammad Abduh berkata, sekarang duduk kamu semua sekeliling, duduk kena aku. Tiba-tiba Muhammad Abduh pun memanggil seorang pembuat roti yang terkemuka, macam kita penebar roti canai lah. Mari sini kau. Sekarang orang ni semua tanya kepada aku bagaimana cara buat roti. Aku tak tahu buat roti, aku nak tanya kau sekarang buat roti. Maka sekalian orang kafir yang ada di situ berkata, lihat, dia berkata dalam Quran ni mubin, sifatnya menerangkan. Dalam Quran menyatakan semua perkara ada dinyatakan dalam Quran mereka. Tapi sekarang bila kami tanya cara buat roti, tak ada pula tersebut dalam Quran. Quran ini dikatakan menjelaskan, dia menjelaskan jalan ke akhirat, tuan-tuan. Dia bukan menjelaskan jalan ke dunia. Jalan keduniaan, kehidupan dunia ini semua orang tahu, tak perlu diajar. Anak-anak kita kalau kat rumah ni berlaku blackout pun, kata seorang sahabat ketika berceramah, kata-katanya betul. Anak kita tak pandai masak pun, tiba-tiba bila blackout, tak ada elektrik, dia cari periuk jumpa, tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian. Dia cari minyak jumpa, waktu kegelapan boleh jumpa. Kenapa? Ini urusan dunia, jalan dunia ni semua orang tahu. Kita pada zaman sekarang lagi pula tengok Facebook, tengok YouTube, tengok mana-mana nak masak pun tengok kat situ, ambil panduan. Ya, ambil lah perkara-perkara yang baik. Jadi jalan dunia ni tak ada keraguan padanya, semua orang tahu. Quran datang untuk menunjukkan kita jalan ke akhirat yang kita tidak nampak. Gitu tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ya, jadi dalam kaitan yang dikatakan itu, Muhammad Abduh pun akhirnya bila dipelekehkan oleh golongan orientalis ataupun golongan Perancis ini, ataupun pernah berlaku pada zaman Abu Hanifah seperti diceritakan oleh ramai para ulama salaf, maka akhirnya Abu Hanifah ataupun Muhammad Abduh berkata kepada mereka, kerana Quran berkata kepada kami, Quran ni bukan kitab keduniaan, ia kitab syariat, ia kitab hukum hakam, ia kitab jalan menuju ke akhirat. Kalau Quran nak menceritakan segala aspek berkaitan geografi, sains, perubatan, orang beranak pun nak cerita dalam Quran, maka jadi tebal lah tuan-tuan. Bila kita nak baca Quran, kalau tebal macam tu. Jadi Quran kitab tasyri'. Maka Muhammad Abduh ataupun Abu Hanifah dan kisah lain mengatakan, akhirnya mereka pun merujuk kepada ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7. Tanyalah kamu kepada orang yang faham sesuatu ilmu apabila kamu tidak tahu. Kerana Islam ni menganjurkan kepada kita untuk bertanya. Quran datang bukan untuk menceritakan aspek keduniaan, itu manusia faham, manusia akan bertemu jalannya. Manusia akan menjadi lebih bijak daripada sebelumnya. Tapi jalan ke akhirat ni tak ada siapa yang nampak, kerana ia perkara ghaibiyat, sam'iyat. Maka itu sebabnya Al-Quran datang dengan panduan yang dibawakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyatakan huda wa busyra lil mu'minin. Dia merupakan kitab hidayah
dan membawa berita gembira kepada orang beriman. Kata Syekh Al-Imam Abu Sa'ud dalam tafsirnya, maksud kepada berita gembira yang Allah kemukakan untuk orang beriman ini, kerana dalam Al-Quran banyak menceritakan perkara-perkara berkaitan dengan nikmat, bercerita tentang akhirat, bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan, keridhaan Allah, dan juga segala macam kenikmatan, kemewahan yang akan diberikan kepada ahli syurga. Dan ini sekali dengan firman Allah dalam surah Taubah sebagai contohnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Apabila orang-orang beriman itu membaca Al-Quran, bertambahlah iman mereka dan mereka pun gembira, ternanti-nanti, tertunggu-tunggu tentang akhirat, gembira membaca Al-Quran, mendapat satu hiburan luar biasa ketika membaca Al-Quran dan tahajud mereka sebagai contoh yang pernah kita bincangkan kelebihan Qiyamul Lail dan surah Al-Isra' yang lalu. Jadi maksud busyra di sini adalah tabshiruha iyahum fazahirun li'annaha tubashiruhum birahmatin minallah ridwan wa jannat lahum fiha na'imun muqim. Kerana bila membaca Quran, hati mereka menjadi tenang, lapang, gembira, seronok. Apa yang diperoleh di dunia ini hanya sekelumit sahaja daripada apa yang bakal diberikan di akhirat. Bila kita membaca keseronokan berada di syurga tu tuan-tuan, kalau kat dunia ni kita bertemu dengan tokoh-tokoh orang tertentu, kita kena buat appointment, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun nak jumpa. Kemudian bila tiba waktu jumpa, mereka ada masa yang singkat untuk kita. Kalau ahli politik lagi pula banyak kerjanya, minta maaf saya nak kena rush balik ke kawasan, ini dia meninggal dunia. Yalah, dah jadi ahli politik, macam itulah kedudukannya. Dah buat appointment dengan kita mungkin lebih pada bulan-bulan, tiba-tiba bila datang nak jumpa, ni saya tak maksudkan siapa tuan-tuan, jangan terasa hati Bila kita hadir, rupanya masa dibentukkan 1 jam, jadi mungkin setengah jam, mungkin jadi 15 minit. Tapi kenikmatan akhirat bila seseorang itu nak bertemu dengan Nabi Yusuf AS bagi mendengar kisah sebenar daripada mulut baginda sendiri AS, maka tiada penghalang. Kerana pada masa itu Nabi Yusuf takkan berkata kepada kita, saya ada appointment lain, saya nak kena pergi ni. Tak, duduklah anda bertahun-tahun duduk mendengar cerita daripada mulut baginda sendiri alaihissalam. Nak dengar cerita Nabi Musa alaihissalam, duduklah bersama dengannya bertahun-tahun. Tak ada siapa akan mengganggu kita ketika kita sedang duduk menikmati mendengar cerita yang disampaikan itu. Jadi ini maksudnya tafsir tuan-tuan. Bagi orang yang beriman, mendengar ayat-ayat Allah ni, hati mereka tenang, hati mereka gembira, hati mereka seronok mendengar kepada jaminan, janji yang dikemukakan, dan janji Allah itu pasti berlaku. Jadi hidayah yang dimaksudkan kat sini adalah hidayah ada berbagai-bagai bentuk, kata para ulama tafsir. Contohnya Imam Muhammad Utawri Sya'rawi, ada hidayah namanya hidayah tu irsyad, ada hidayah tu namanya hidayah taufiq, ada hidayah tu, ada hidayah tu dilalah. Hidayah ni ada banyak tuan-tuan rupanya. Kita semua tahu kelebihan Qiyamul Lail, tapi kenapa tak bangun Qiyamul Lail Tahu daripada dulu kelebihan Qiyamul Lail, tahu supaya jangan mengumpat, tapi cukup suka mengumpat orang. Kenapa Tahu tapi setakat tahu. Hidayah itu ada, tapi hidayah setakat hidayah tu irsyad. Dia tak sampai kepada hidayah tu taufik. Hidayah tu taufik ni maknanya kita mendapat kekuatan untuk melakukan perkara itu atau untuk meninggalkan satu kemaksiatan itu. Semua orang tahu kelebihan Qiyamul Lail, tapi hanya sedikit sahaja yang dapat hidayah taufik, iaitu kekuatan ataupun hidayatul ma'unah, iaitu kekuatan untuk melakukan kebaikan tersebut. Dulu saya pernah ajar kepada tuan-tuan, saya ijazah kepada tuan-tuan doa yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat yang mulia namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang handsome, yang segak, yang Sayyidina Umar sifatkan. Macam itulah rupa Nabi Yusuf AS. Sayyidina Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini seorang yang sangat mulia, seorang yang sangat terhormat, dikagumi, disayangi, ditaati oleh pengikut-pengikutnya. Dia merupakan pemimpin kabilah, tapi masalahnya beliau ni tak mampu naik atas kuda dan duduk atas kuda kerana ketinggiannya yang ekstrim. Dia lampai, naik kuda nak jatuh. Maka Nabi telah pun menyuruhnya untuk duduk atas kuda. Nabi doakan, Allahumma thabbitni, Allahumma thabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Kalau kita baca untuk diri kita, Allahumma thabbitni waj'alni hadiyan mahdiyan. Hadis ini riwayat Ahmad dan juga yang lain dengan sanad yang sahih. Ya Allah, tetapkan hamba Allah ni di atas kuda, ataupun dalam riwayat lain maksudnya bukan setakat kuda, tapi tetapkan dia dalam Islam. Jadikan dia ni pembawa hidayah dan tempat turunnya hidayah. Sampailah Jarir meninggal dunia, beliau pegang seorang yang pegang teguh kepada Islam. Saya pernah cerita pada tuan-tuan nasihatnya ketika beliau beli kuda di Madinah. Tuan-tuan ingat tak? Kalau tak ingat dah, lalu salan wajalan, habis tak ingat dah. Tak apa tuan-tuan, lain kali saya cerita Baik, ini adalah hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian datang ayat yang ketiga dalam surah Semut ini, surah An-Naml. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau kita perhatikan dalam tafsir Ibnu Kathir yang diterjemahkan kat sini tuan-tuan, bila Allah SWT menyatakan sungguhnya orang-orang yang alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun, iaitulah orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan dari sudut laras bahasanya, bila Allah menyatakan alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, kata Imam Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bahrul Muhit, kita belajar bahasa Arab menyatakan bahawa laras bahasa dalam bahasa Arab ni ada dua. Satu ayat yang bersifat isim dan satu lagi ayat bersifat fi'il. Jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah dia berbeza tuan ya. Kalau jumlah fi'liyah ni ayat yang bermula dengan fi'il, maka ayat ini yuqimuna as-salah jumlah fi'liyah wa yu'tuna az-zakah jumlah fi'liyah. Mereka mendirikan salat, mendirikan mereka akan salat, kalau kita terjemahkan bahasa Melayu kita lah, direct translation. Wa yu'tuna az-zakah, dan menunaikan zakat akan mereka, menunaikan mereka akan zakat. Itu terjemahan dia. Kalau kita baca kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kuning, kita akan jumpa larasnya begitu, kerana ulama-ulama pondok mereka begitu prihatin mengelakkan terjejasnya makna. Kalau mereka pandai-pandai ubah maksud yang dikehendaki oleh Allah, mereka nak kita faham laras bahasa ni mempengaruhi makna dia sebenarnya tuan-tuan. Bagaimana ya? Kata Abu Hayyan, kalau engkau perhatikan ayat yang berkaitan dengan istimrariyah, tajaddud, dia merujuk kepada benda yang berlaku berterusan, maka Allah menggunakan fi'il, jumlah fi'liyah. Contohnya di sini mendirikan mereka akan salat, menunaikan mereka akan zakat. Jadi dipanggil jumlah fi'liyah. Tapi bila sampai wahum bil akhirati hum yuqinun, ini jumlah ismiyah. Kerana jumlah ismiyah ni pula dia punya target adalah untuk ithbat. Ithbat ini maknanya mengukuhkan makna. Jumlah ismiyah lain daripada jumlah fi'liyah kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi makna, motif di sebaliknya, matlamat di sebaliknya berbeza. Kalau ayat yang bersifat jumlah fi'liyah mudhari' sebagai contohnya merujuk kepada berterusan. Orang beriman ini sifatnya mendirikan salat tanpa penat. Kenapa? Walaupun dia tak mampu pergi haji, walaupun dia tak mampu keluar zakat, dia tak ada duit, tapi salat mengandungi segala perkara yang terdapat dalam rukun iman. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, rukun iman, rukun Islam, semuanya ada dalam salat. Kalau kita bayangkan rukun Islam, contohnya 5 perkara: syahadah, salat, saum Ramadan, zakat dan juga haj. 5 perkara kan. Dalam salat terkandung kelima-lima perkara ni. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan sembahyang, boleh tak tuan-tuan tinggalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya sunat, tapi kalau tahiyat akhir tinggalkan, batal sembahyang. Jadi dalam sembahyang ada rukun syahadah. Rukun yang kedua apa dia? Pertama syahadah, yang kedua salat. Salat itu memang salat yang kita kerjakan, rukun salat dalam salat memang ada. Rukun yang ketiga, rukun Islam yang ketiga, namanya apa? Puasa. Puasa. Dalam sembahyang kita tak boleh makan, kita tak boleh bercakap, kita tak boleh buat perkara membatalkan sembahyang. Macam juga ketika kita puasa tak boleh makan. Maka dalam salat kita mengamalkan satu rukun puasa, iaitu tak boleh makan, tak boleh minum. Maka dalam salat ada rukun berkaitan dengan puasa. Yang keempat, zakat. Apa pula kaitan zakat dengan salat? Kerana zakat itu berarti engkau mengambil satu bahagian daripada harta engkau untuk Allah, untuk Islam. Maka dalam hidup kita, sembahyang itu mengambil satu waktu dalam hidup kita untuk Islam, untuk Allah, macam zakat. Jadi salat mengambil kita akan waktu, peruntukan sembahyang itu seolah-olah kita mengambil harta yang paling kita cinta untuk keluarkan pada jalan Allah. Maka begitu juga orang sembahyang mengambil satu waktu daripada hidupnya untuk dikhususkan ingat pada Allah. Wa aqimis salata li zikri. Dan yang terakhir sekali, haji. Apa pula kena dengan salat dengan haji? Ketika kita sembahyang, kita menghadap ke kiblat, menghadap ke Kaabah. Ini adalah tempat orang pergi melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Maka dalam salat itu mengandungi semua rukun Islam dan rukun iman, semuanya ada dalam salat sebenarnya. Ini kata Syekh Muhammad Tauhid Syarawi. Alangkah indahnya istinbat yang beliau lakukan itu ya. Jadi orang beriman ini sifat mereka menunaikan salat, menunaikan zakat tanpa henti.
Itu sebab Allah menggunakan sigha mudhari'ah. Mudhari', fi'il mudhari'. Dan mudhari' merujuk pada tajaddud, istimrariyah, berterusan, berkekalan melakukannya. Jadi orang yang beriman yang Allah maksudkan, mereka mendirikan salat, mendirikan zakat. Kenapa dua rukun ini sentiasa mencorakkan ayat-ayat Quran? Salat dan zakat kenapa tak boleh dipisahkan? Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika naik menjadi khalifah, maka beliau telah memerangi golongan yang enggan mengeluarkan zakat, dan beliau yang selama ini dikenali dengan sifat lemah lembutnya tiba-tiba menjadi tegas. Dan Sayyidina Umar yang lebih tegas daripadanya pun terkejut melihat ketegasannya, bertanya kepadanya, wahai Abu Bakar Siddiq, bagaimana engkau dapat keputusan terfikir untuk ambil tindakan yang tegas kepada mereka yang keluarkan zakat, mereka yang enggan mengeluarkan zakat? Jawapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, khalifah Rasulullah yang sangat terkemuka, orang yang sangat hebat imannya ini, Abu Bakar menjawab, aku tidak akan membenarkan ayat zakat dan salat dipisahkan oleh sesiapa pun. Inilah ayatnya, tuan-tuan. Kerana kata para ulama tafsir, contohnya Al-Imam Masyuti dalam tafsir Jalalain, tafsir yang sangat diminati oleh mereka yang belajar di institusi pondok sebagai contohnya, bahawa salat adalah perhubungan engkau dengan Allah dan zakat adalah tanda ihsan engkau kepada manusia. Nampak tak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Jadi dua perkara ini menjadi asas penting ketamadunan, peradaban, kehidupan manusia. Mesti ada hablum minallah dengan hablum minas. Wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu terhadap hari akhirat mereka yakin. Jadi di sini Allah mengulangi perkataan hum. Pengulangan dalam Quran, tikrar fil Quran, pengulangan dalam Quran ini bukan berlaku kebetulan. Ia mesti ada satu motif hikmah yang tersirat di sebaliknya, iaitu bagi memberikan penekanan orang beriman ini mereka tidak ragu sedikit pun pada akhirat. Yakin ini, tuan-tuan, kita belajar melihat dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah menyatakan ada tiga yakin, iaitu yang pertama sekali ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Ilmul yaqin maknanya ilmu yang berasaskan kepada keyakinan. Ainul yaqin, keyakinan berasaskan kepada pandangan. Haqqul yaqin, keyakinan berasaskan kepada keimanan dan juga kejituan, prinsip, kefahaman yang tidak ada tidak ada berbelah bahagi langsung. Contoh beginilah, tuan-tuan, kalangan tuan-tuan belum pergi ke Mekah, ada. Maka yang belum pernah sampai ke Mekah ni diceritakan kepadanya, Fulan, kau tahu tak aku pergi Mekah, Fulan, kalau kau naik ke atas Masjidil Haram itu di tingkat ketiga, kau lihat orang tawaf cantik je, Fulan, pusingannya cantik je, kalau ambil gambar pun cantik je. Tapi ya Allah, ketika kau tawaf, kau tahulah macam mana ujiannya. Ada orang yang tak sabar. Kalau kita tawaf dengan golongan Indonesia, mereka tawaf ramai-ramai, baca kuat-kuat, bingit telinga. Kalau kamu tawaf pula dengan orang Turki, mereka tak mau pisah langsung, kadang-kadang kelang kabut, Fulan. Tapi seronoklah, Fulan. Orang cerita pada kita, kita belum sampai di Mekah, kita pun terbayang dalam fikiran, macam mana macam mana tak boleh bayang. Tiba-tiba satu hari kita pun berpeluang untuk tengok dalam televisyen, tengok mungkin dalam video, nampak orang tawaf. Baru nampak, itu tahu, itu dijelaskan, namanya ilmu yaqin. Sekarang dah sampai ke peringkat ainul yaqin, lihat, betul lah, ada orang tawaf, nampak ada macam-macam keadaan lah. Lalu Allah menjemput kita datang untuk menaikkan umrah ataupun haji. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan ada peluang, marilah pergi bersama Zazan Travel. Promosi sikit lah, tuan-tuan ada peluang, marilah pergi bersama Zazan Travel yang menaja kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah perjalanan kita bukan setakat perjalanan biasa, bukan setakat umrah penuh tarbiyah, insyaAllah. Bukan setakat perjalanan hiburan dan percutian, tapi perjalanan penuh dengan gagasan keimanan, insya-Allah, pengisian tafsiran dan sebagainya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila kita sampai kat sana, barulah kita dapat merasai apa yang diceritakan oleh orang terlebih dahulu. Jadi ada tiga yakin sekarang. Ilmu yaqin, setakat ilmu yang disampaikan. Ainul yaqin, melihat. Haqqul yaqin, engkau merasai sendiri. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, inilah yang Allah maksudkan. Mereka yakin ni ada berbagai-bagai tahap, menjadi tanggungjawab kita untuk mengukuhkan iman kita dari masa ke semasa, supaya kita menjadi orang yang dimaksudkan oleh Allah kat sini. Saya teringat satu contoh dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi
dalam kitab beliau yang bertajuk Sayyidul Khatir, satu kitab yang menarik tuan ni, menggambarkan bagaimana pengaruh dalam diri kita ni kalau kita bayangkan ada hati, kemudian ada akal. Kata beliau dalam bandingan bagaimana fungsi setiap diri anggota dalam badan kita ini. Kata beliau, hubungan semua ini dengan syaitan. Ketahuilah hati itu bagaikan benteng. Boleh bayangkan tak? Hati macam benteng. Benteng, kota. Dan pagar-pagar, ada pagar yang mengelilingi benteng itu. Dan setiap pagar ada pintu dan bahagian-bahagian pagar yang berlubang. Macam mana kuat sekalipun tempat yang dibina itu, dia mesti ada weakness spot dia, ada tempat-tempat kelemahan dia. Jadi penghuni yang duduk dalam kota yang dibentengkan oleh akal ni tadi, akal dianggap sebagai hati dianggap sebagai benteng, sebagai dindingnya. Dan dalam bahagian kota ini ada penghuninya, ada rakyat jelatanya. Boleh bayang tuan-tuan, cuba bayangkan Jadi penghuni benteng ini adalah akal. Tadi yang jadi benteng itu pagarnya adalah hati. Rakyat dalam kota tersebut adalah akal. Faham tuan-tuan Baik. Di samping benteng ataupun pagar itu, dalam kota itu juga ada tempat bersemayamnya nafsu syahwat. Dia ibarat ketua yang ada pengaruh-pengaruhnya tersendiri. Tuan-tuan nampak ada 3 komponen sekarang. Yang luar sekali benteng itu merupakan hati. Yang duduk dalam itu, yang merupakan rakyat jelata duduk dalam kota tersebut adalah akal. Tapi ada di kalangan pemimpin yang duduk dalam kota itu adalah nafsu. Maknanya nafsu ini kadang-kadang dia mempengaruhi rakyat. Tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian. Jadi syaitan yang ada kat luar yang nak attack rakyat ini, yang merupakan yang nak menguasai akal yang ada dalam kota ini, iaitu rakyat jelata ini. Syaitan yang ada kat luar ni menanti-nanti daripada lubang pintu yang ada rongga ataupun rosak itu untuk masuk dan menyerang rakyat yang ada dalam kota ni tadi. Kota ni memang ada benteng, ada dindingnya, tapi dinding itu yang merupakan hati kadang-kadang ada berlubang, ada sifat mazmumah yang berlaku padanya. Rakyat yang duduk dalam tu yang terdedah kepada bahaya apabila benteng tersebut roboh ataupun lubang itu dimasuki musuh yang merupakan syaitan dekat luar nak masuk ke dalam itu, maka rakyat itu merupakan akal fikiran kita. Akal kita boleh tawan oleh syaitan. Dan dalam kalangan yang duduk dalam kota itu yang merupakan rakyat jelata, ada juga pemimpin seperti nafsu syahwat yang juga ada pengaruhnya. Kita boleh bayangkan tuan-tuan kadang mana-mana struktur negara pun ada pemimpin yang cara berfikirnya tak lurus. Entah macam mana dia pimpin, kita pun tak tahulah. Saya tak maksudkan sesiapa tuan-tuan tapi tamsilan dikemukakan oleh Imam Ibn Jauzi ni sangat menarik. Jadi bagaimana kita dapat perhatikan syaitan yang menunggu-nunggu kesempatan lengahnya penjaga ataupun benteng ni tadi, yang merupakan hati yang menjaga rakyat ni tadi, hati yang menjaga akal dalam benteng ni tadi. Hati, saya dah gambar kepada tuan-tuan, hati itulah dinding kan. Rakyat adalah akal. Dalam kalangan akal tu ada pemimpin-pemimpin yang sengit dan rosak dan menyimpang, itu nafsu syahwat namanya. Jadi syaitan yang ada kat luar ni menanti-nanti, di samping melihat ada tempat-tempat yang rosak, pagar yang rosak, yang rongak, yang berlubang, itu menanti waktu untuk masuk, andai jaga ataupun pengawal di situ alpa, lalai. Jadi penjaga ni mesti benar-benar mengawasi pagar tersebut, tidak membenarkan musuh untuk lolos ke dalam. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, dalam apa yang kita lakukan, yang kita lihat dalam struktur kepimpinan yang diberikan tamsilan ini, syahwat yang merupakan pemimpin yang ada di kalangan dalam kota tersebut, pemimpin walaupun pemimpin bawahan, tapi dia juga berpengaruh untuk mempengaruhi pemimpin atasan. Iman ni tadi, dia berpengaruh juga. Kerana manusia boleh tewas dengan syahwat, tewas dengan perempuan, tewas dengan harta, tewas dengan pangkat. Kadang imannya tidak berfungsi kerana bila berdepan dengan permintaan-permintaan dan desakan-desakan syahwat ni tadi. Allah cantiknya tamsilan ini. Dan bukan setakat itu saja. Akhirnya syahwat yang merupakan pemimpin bawahan tapi ada pengaruh yang tertentu yang dalam kota ini, akhirnya menyebarkan fitnah untuk menyebabkan rakyat, iaitu akal yang duduk dalam kota ini, kadang-kadang terikut dengan fitnahnya, terpengaruh dengan fitnah itu. Lalu akhirnya bila fitnah itu berlaku, ia ibarat asap
Bila asap ni terlalu banyak, umpama dia buat pembakaran terbuka sehingga menyebabkan jaga ataupun pengawal yang duduk berkawal di keliling itu menjadi cemas. Mereka ingat ada kebakaran, mereka pun sibuk mencari air untuk memadamkan kebakaran. Maka pada saat itulah musuh datang dari luar, iaitu syaitan. Syaitan dan juga syahwat bekerjasama, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, benteng itu mungkin menjadi lemah dengan sebab asap yang banyak, tapi ia dapat diatasi apabila seseorang itu mengamalkan zikrullah yang berkekalan. Kerana zikir itu ibarat cahaya. Bila asap datang, cahaya datang, maka asap itu akan dapat dielakkan ataupun tidak dapat mengelabui mata rakyat jelata. Jadi dengan sebab zikir yang diamalkan, Quran yang dibaca, sembahyang yang dilakukan, akhirnya menyebabkan kawalan kota tersebut, walaupun ada rongaknya, ada lubangnya, ada rosaknya, ia tidak dapat ditembusi oleh musuh yang ada di luar, yang menanti-nanti saat untuk masuk keluar. Dan dalam kalangan kota itu sendiri ada tali barutnya, orang bersyubhat yang merupakan nafsu syahwat ni tadi, pemimpin-pemimpin yang ada pengaruhnya, dia tidak akan dapat pengaruh bila lampu terang, bila kawalan kuat, bila pengawal-pengawal diberi makan yang cukup, Qurannya, bacaan zikirnya, amalan doanya, ibadahnya terjaga. Walaupun kita tak menafikan, kita ni tak maksum, tuan-tuan, ada soft spot yang boleh menyebabkan orang menyerang kita dan masuknya nafsu dalam diri kita, tapi dapat dikurangkan, diminimalkan, diminimizkan potensi itu kerana adanya sistem yang integrated ni tadi untuk mengawal selia, dinding, benteng daripada diserang oleh musuh. Tuan-tuan faham tak tafsiran saya kemukakan ni? Saya bawa lagi sekali contoh ni untuk tuan-tuan faham. Diibaratkan oleh Ibn Jauzi bahawa komponen-komponen dalam diri kita ni merupakan hati, akal, syahwat, iman, syaitan. Dia ibarat satu kota. Tuan-tuan kalau peluang ikut kami pergi ke Uzbekistan contohnya nanti, ikut kami pergi ke Balkan, kita tengok macam mana kerajaan Uthmaniyah membuka tempat tersebut, bina kota-kota yang hebat di Palestin sebagai contohnya. Nanti tuan-tuan ni ada peluang, tuan-tuan ikut kami pergi lihat kota Salahuddin Ayyubi ketika melawan Richard the Lionheart. Macam mana orang ni buat kota begitu hebat. Jadi gambaran yang Ibn Jauzi kemukakan tadi, iaitu dinding kota ni merupakan hati, rakyat yang duduk dalam kota ni merupakan akal. Faham? Pemimpin-pemimpin bawahan yang ada pengaruh adalah syahwat. Syahwat ni ada pengaruh, tuan-tuan. Bila syahwat ni nak, dia akan merangsang akal untuk fikir macam mana nak dapat benda ni, kan? Yang paling tinggi adalah iman. Dan di luar kota itu ada syaitan yang nak masuk, nak menyerang bila-bila ada peluang. Di pagar itu walaupun kuat, walaupun ada pengawalnya, tapi ada lubang, ada rosak, ada rongga-rongga. Boleh bayangkan. Syahwat ini bila dia kuat, dia telah pun membakar api sehingga asap yang ada itu mengelabui mata rakyat dan pengawal-pengawal menjadi cemas. Dan ketika mereka cemas, itulah musuh datang ke dalam untuk menyerang, iaitu syaitan ni tadi. Faham kan? Faham Tapi kalau rakyat ini lekas-lekas bangun dan membaca, mengamalkan zikir, jaga sembahyang, baca Quran, maka suasana menjadi terang macam matahari di siang hari, sehingga asap yang terbakar ni dapat dielakkan daripada mengacau bilaukan rakyat tersebut. Maka syaitan yang ada kat luar, musuh yang nak masuk, melihat kawalan itu diperketatkan semula. Mungkin ada kelemahannya tapi diperketatkan balik. Inilah amalan zikir kita sehari, tuan-tuan. Maksurat yang kita amalkan, Sayyidul Istighfar yang kita baca, Quran yang kita baca, berapa muka surat satu hari, puasa yang kita lakukan, ini semua akan menguatkan akal kita dan hati kita, supaya hati kita kembali kepada Allah. Once dia terlupa saja, dia teringat balik semula matlamat targetnya dalam hidup. Itu sebab antara doa yang paling banyak Nabi amalkan, tuan-tuan, saya ijazahkan kepada tuan-tuan pada malam ni daripada riwayat Imam Tirmizi, Ahmad dan sebagainya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering mengajar para sahabat berdoa dengan Allahumma inni as'aluka al-yaqin wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-yaqin, Allahumma inni as'aluka al-yaqin wal afwa wal afiyah fid dini fid dunya wal akhirah. Tuan-tuan boleh baca pendek doa ni. Allahumma inni as'aluka al-yaqin, al-yaqina wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah.
Ceritanya seorang sahabat Nabi datang bertemu dengan baginda SAW dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah doa yang saya nak amalkan? Apakah doa yang paling baik saya boleh amalkan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menyarankan kepada hamba Allah ini dengan mengajarnya berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Besok dia datang lagi. Nabi ditanya kepada Nabi lagi. Nabi jawab yang sama lagi, minta kepada Allah keampunan dan kesihatan. Minta kepada Allah keampunan dan kesihatan. Lepas tu minta kekayaan. Kita kalau tidak dapat keampunan daripada Allah, kita hidup dalam istidraj, kita hidup dalam kemaksiatan, kita tak perasan kan tuan-tuan. Saya pernah terang pada tuan-tuan bahaya istidraj dalam hidup. Maka pesan Nabi kepada sahabat ini selama 3 hari dia bertanya, mintalah kepada Tuhanmu, Allahumma inni as'aluka al-afwa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi dalam konteks hadis ini, kata para ulama, contohnya dalam kitab Al-Wabil Sayyib Al-Karim Tayyib, antara doa yang paling banyak Nabi ungkapkan, ya Allah, aku mohon kepadamu keyakinan kepadamu yang tidak ada keraguan padanya. Yang kedua, minta pada Allah keampunan atas dosa-dosa. Yang ketiga, minta keafiatan daripada ujian dalam hidup, penyakit bahaya yang kita dengar keliling kita, orang ditimpa macam-macam penyakit yang pelik-pelik kadang-kadang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi rajin-rajinlah berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-yaqina wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar diberikan keyakinan yang mantap, diberi kepada aku keampunan olehmu. Saya dah terang kepada tuan-tuan beza di antara afwa dan juga ghufrana. Afwa ni makna dihilangkan terus. Kalau ghufrana ditutup. Kita minta kepada Allah dalam konteks doa ini biar Allah menutup, menghilangkan semua dosa-dosa kita. Kemudian al-afiyah. Afiyah ni kesihatan. Kerana dengan keampunan saja tidak memadai. Kita minta pada Allah selamat daripada penyakit-penyakit bahaya, selamat daripada ujian melibatkan dunia, akhirat kita, agama kita dan sebagainya. Jadi kembali kita kepada cerita tentang keyakinan ni tadi, tuan-tuan. Keyakinan pada iman diperkuatkan dengan amal soleh supaya benteng hati kita ni tidak ditebuk dan juga dirongakkan, ditembusi, dilolos oleh musuh yang merupakan syaitan. Kerana dalam diri kita ada syahwat. Itu sebabnya di antara perkara mengawal syahwat ni digalakkan kita untuk berpuasa sunat, digalakkan kita untuk makan sederhana, digalakkan kita banyak istighfar, digalakkan kita meninggalkan maksiat, menundukkan pandangan dan melihat perkara-perkara yang tak perlu. Macam-macam perkara dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali, contohnya dalam Ihya Ulumuddin. Nanti ada peluang kita bincang menerusi surah Al-Mu'minun, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dalam ayat keempat Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun wa innaka latulaqal qur'ana min ladun hakimin alim. Maksudnya, sungguhnya orang yang tidak beriman kepada negara akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, maka mereka bergelumang dalam kesesatan. Mereka itulah orang mendapat azab yang buruk di dunia, dan di akhirat adalah tempat mereka merupakan orang yang paling merugi. Dan sungguhnya engkau telah diberi Al-Quran yang oleh Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Lihat tafsir Ibn Katsir pada muka surat yang ketiga, zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, mereka itu bergelumang melakukan maksiat. Orang-orang yang sesat ini melihat apa yang dilakukan itu betul, kerana tebalnya hati melakukan maksiat kepada Allah, maka hati yang hitam itu mengakibatkan penilaiannya jadi terbalik. Kadang-kadang tazyin ini, tuan-tuan, tazyin ni maknanya dihiaskan seseorang itu untuk melihat benda yang betul menjadi salah, salah menjadi betul. Ini berlaku dalam 3 keadaan, kata Al-Imam Muntawalli Sya'rawi. Yang pertama, Allah memberikan hidayah dan Allah menetapkan seorang tidak dapat hidayah. Yang kedua, tazyin ini adalah disebabkan oleh kerana seseorang itu kerap melakukan maksiat, maka dia makin hari makin diheret untuk melakukan maksiat. Kerana orang melakukan maksiat ini, dia akan ketagihan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia takkan berhenti. Nanti kita ada peluang kita baca surah An-Nur. Bila Allah menyatakan azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, orang yang berzina, laki dan perempuan. Kenapa Allah menggunakan isim fa'il kat situ? Kenapa? Dia berbeza daripada isim fa'il di antara fi'il. Fi'il dengan isim fa'il berbeza, tuan-tuan. Kalau saya sebut pada tuan-tuan, pada malam itu kami mengadakan program, seseorang ustaz yang datang telah pun mengalunkan satu nasyid. Seorang ustaz mengalunkan nasyid.
Berbeza tak daripada saya cakap pada malam itu, jamuan makan malam dihadiri oleh para penasyid terkenal. Berbeza tak tuan-tuan? Para penasyid itu dalam bahasa Arab dipanggil munsyid, itu isim fa'il. Tapi kalau orang yang bernasyid, namanya fi'il, isim fa'il dengan fi'il berbeza. Kalau saya gambarkan malam tadi kami ada program makan malam, maka ustaz sekian-sekian tampil untuk mengalunkan nasyid. Orang biasa mengalunkan nasyid. Orang biasa, orang tak ada suara, mungkin suaranya pun sumbang, tapi kerana nak menghiasi malam itu, penasyid tak datang, dia pun terpaksalah bernasyid. Tapi beza kan tuan-tuan, kalau saya sebut pada tuan-tuan, malam tadi program sangat hidup kerana adanya penasyid terkenal hadir. Kerana profesionnya memang kerjanya menasyid. Maka beza di antara isim fa'il dengan fi'il, beza. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, yang saya nak masukkan kat sini, bila kita lihat sesuatu kebaikan, satu perkara yang dilakukan itu, bila seseorang itu konsisten melakukannya, maka dia akan dipanggil dengan nama pelaku perbuatan tersebut. Kalau kita lihat dalam Quran, Allah menyatakan walhafizuna lihududillah. Allah menyatakan sebagai contoh wasabirin walmustaghfirin bil ashar. Allah menyatakan isim fa'il bagi merujuk kepada orang yang consistently melakukan kebaikan sehingga dia layak menyandang sesuatu amal saleh itu, dipanggil dia dengan orang yang qiyamul lail, orang yang rajin istighfar, orang yang rajin bersedekah. Jadi berbeza daripada perkataan mereka yang bersedekah. Mereka yang bersedekah tu mungkin sekali-sekala, tapi kalau pelaku sedekah itu makna perbuatan itu tersebati dengan diri. Maka orang-orang kafir dan orang yang lalai ini, oleh kerana terbiasa melakukan perkara-perkara maksiat, maka dia sudah pun sebati dalam dirinya sehingga dia merasakan itulah yang betul. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Itu sebabnya tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ya, dalam doa kunut yang kita bacakan, Allahumma hadini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Apa permulaannya tuan-tuan? Allahumma hadini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku hidayah di kalangan mereka yang mendapat hidayah. Kita tak mau keluar daripada kelompok orang dapat hidayah yang Allah berikan, dan muliakan mereka tuan-tuan yang muliakan Allah sekalian. Ya, jadi dalam ayat ini, golongan yang sesat ini, dia melakukan keburukan, kemaksiatan, dia rasa seronok dengan kemaksiatan dilakukan ini kerana hatinya sudah pekat, hatinya sudah pun gelap, hatinya sudah pun sebati, hatinya sudah mendarah daging melakukan kemaksiatan itu, sehingga dia tidak dapat bezakan lagi perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi itu semua tak lain merupakan balasan atas perbuatan mereka yang berani mendustakan kehidupan akhirat. Maka Allah SWT menjadikan syaitan untuk nafsu syahwat mereka untuk makin mengheret mereka, macam istidraj yang pernah saya bincangkan kepada tuan-tuan sebelum ni, iaitu mereka sentiasa diheret untuk melakukannya satu, buat yang lain, buat berterusan, dan dia sudah tidak tahu kat mana lagi nak berhenti dalam kemaksiatan dilakukannya itu. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar. Dalam Islam kita diajar adanya fitrah. Fitrah ni kadang-kadang orang kafir pun ada fitrah. Fitrah ni berarti satu rasa kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan walaupun orang berkata yang sebaliknya. Al khairu ma tama'anat ilahi nafsu wa tama'anna ilal qalbu wa in aftaka an-nas aftauk. Dalam hadis Muslim, wa karihta an yatali alaihi nas. Al khairu ma tama'anat ilahi qalbu. Ma tama'anna ilahi qalbu. Kebaikan itu satu yang hati kau tenang bila melakukannya. Sebaliknya keburukan satu benda yang kau rasa bersalah bila melakukannya. Walaupun manusia memfatwakan sebaliknya, hati kau tetap rasa risau, rasa stres bila melakukannya, kerana kebaikan itu fitrah dan keburukan itu pun dengan fitrah. Maka Allah telah pun jadikan dalam ciri kemanusiaan itu untuk tahu perkara yang baik, perkara yang buruk. Jadi bila kafir sudah pun terlalu banyak melakukan maksiat, maka fitrah yang Allah jadikan dirinya sudah pun tertutup, gelap, ibarat cermin yang sudah tidak berfungsi lagi, maka dia terus melakukan maksiat demi maksiat tanpa ada usaha untuk. Dan di hujung ayat ini, ulaika alladzina lahum su'ul azabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Mereka itulah mendapat azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang yang paling rugi. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan khasir wazannya fa'il, akhsar isim tafdil, paling rugi, kerana tiada lagi kerugian yang lebih dahsyat daripada kerugian akhirat.
Kalau kita rugi kat dunia dalam bab keduniaan, kita boleh reconcile balik, boleh duduk berfikir dan memperbaiki diri dan boleh berjaya. Ramai orang seperti itu dalam bab keduniaan. Saya dah 5 kali bankrupt Ustaz, kali ke-6 baru berjaya. Orang semua tak boleh pandang Ustaz, boleh dah bangun balik semula. Kalau kat dunia, tapi kat akhirat tiada peluang untukmu untuk kembali apabila engkau gagal. Itu sebab Allah menyatakan, qul innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, dzalika huwal khusranul mubin. Orang yang paling rugi, orang yang rugi keluarganya, rugi amalannya di akhirat, kebaikan-kebaikannya diambil orang, keburukan orang laku kena timpakan ke atasnya. Itulah dia orang muflis akhirat yang pernah kita bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu. Baik tuan-tuan, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir ayat yang ke-6 di sini, wa innaka latulaqal Quran min ladun hakimin alim. Sungguhnya engkau mendapat Al-Quran daripada sisi Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Kalau kita mempelajari bahasa Arab, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang digunakan oleh Allah kat sini, wa innaka latulaqa, engkau ini menerima. Jadi perkataan tulaqa ni diambil perkataan laqa, iaitu menjadikan satu bertemu dengan satu yang lain. Kata ni digunakan bagi bentuk pasif, tidak disebut siapa yang mempertemukan, namun menjelaskan siapa yang dipertemukan, iaitu engkau wahai Muhammad dengan Al-Quran. Yang mempertemukan kau adalah Jibril ataupun Allah SWT sendiri dengan memerintahkan Jibril. Jadi penggunaan kata ini memberi kesan kepada Nabi kita Muhammad SAW sama sekali tidak berperanan dalam turunnya Al-Quran. Beliau baginda hanya dipertemukan oleh Allah dengan Al-Quran, manusia Jibril. Dan memang manusia tidak boleh berusaha untuk mendapat wahyu, kerana itu pilihan daripada Allah SWT. Jadi bila Allah menggunakan perkataan ladun, dia sama dengan perkataan indah. Bahasa Arab indah pada mulanya. Tapi kata Imam Az-Zamakhsyari, ini merupakan satu pembukaan, satu introduction, satu berita gembira kepada Nabi kita dan kepada kita yang baca Quran, kerana lepas ni ada banyak lagi pengkisahan yang Allah nak bawa kepada kita. Semuanya menyokong kepada perkara-perkara akidah yang dikemukakan di sini, supaya dalam kehidupan kita membaca kisah-kisah semikian mengukuhkan iman, menyuburkannya. Sekian tuan-tuan, insya-Allah malam esok saya akan huraikan lebih lanjut tentang kisah seorang sahabat Nabi yang menceritakan tentang isu keimanan, yang mana beliau telah pun diberi kasyaf oleh Allah Taala untuk melihat apa yang berlaku di akhirat, orang masuk syurga, orang masuk neraka. Sehingga Nabi telah memujinya di hujung dan berkata, falzam, kekallah engkau dengan kebaikan tersebut. Siapakah sahabat itu tuan-tuan? Malam esok saya akan huraikan, mudah-mudahan memberi kepada kita kekuatan untuk memahami ayat Allah ini, bagaimanakah mereka yang sebelum kita memahaminya. Orang sebelum kita belajar tentang Islam, kemudian turun Quran mengukuhkan di mereka terhadap apa yang mereka telah amalkan. Kita pada ini belajar Quran dulu, kemudian barulah mengamalkannya. Beza kan tuan-tuan? InsyaAllah malam esok saya akan ceritakan tentang sahabat yang mulia ni. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya harap Ustaz Syafie Murad telah masukkan doa tadi. Doa yang kita minta kepada Allahumma inni as'aluka al-yaqina wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keimanan, aku mohon kepadamu keyakinan, aku mohon kepadamu keampunan, dan aku mohon kepadamu kesihatan di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah memberkati kita. Terima kasih kepada yang tonton kat sini. Harap jangan lupa untuk share video ni kepada seramai orang kita kenal. Dan jangan lupa cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimiliki Allah sekalian, bahawa Telaga Biru ada menerbitkan buku-buku untuk kegunaan anak-anak kita di rumah ataupun di sekolah. Berbagai-bagai tajuk daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi mudah-mudahan bagi tuan-tuan yang berkesempatan, bolehlah menghubungi pegawai-pegawai yang ada nama kat sini di Telaga Biru, seperti Puan Intan, Encik Ridwan Zaino, Farid Mizan, Faizal, Safwan. Mereka ni merupakan pegawai-pegawai Telaga Biru yang bertanggungjawab untuk membantu tuan-tuan. Ada tuan-tuan perlukan buku-buku ini, dan ada cikgu-cikgu yang terlibat yang nak menulis zaman Telaga Biru, amat dialu-alukan. Terima kasih atas usaha tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi jariah kita bersama. Jadi kami turut menerbitkan buku-buku UPKK, UPSR, PSRA, SPM, PG3. Walaupun tahun ni tak ada peperiksaan, tapi jangan biarkan anak-anak kita membazirkan masa. Mudah-mudahan belajar itu menambah iman, belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, kami juga giat menerbitkan bahan-bahan jawi untuk memudahkan anak-anak kita membaca jawi dengan baik, dengan cemerlang, dan dengan jawi jendela kepada Al-Quran.
Dan membaiki tulisan Jawi adalah muka rezeki, kata Imam Ali karamallahu wajhah. Ya. Jadi jangan lupa tuan-tuan, kami di Telaga Biru juga menerbitkan bahan-bahan tulisan guru-guru pakar Jawi, antaranya Cikgu Dalila, Cikgu Wan Azhar. Mereka nak membantu anak-anak kita membaiki tulisan. Orang tua pun boleh belajar tulisan Jawi, perlu belajar tulisan Jawi kerana ia syiar Islam, tuan-tuan. Kami di Telaga Biru giat menerbitkan bahan-bahan bantu mengajar untuk tulisan Jawi. Dan di samping itu, bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan ibadah korban akikah, kami terlibat membantu tuan-tuan untuk melakukannya di Damsyik, di Mekah dan juga di Sudan. Andai tuan-tuan minat, kalau pihak masjid tak sempat nak lakukan, boleh bersama kami, insya-Allah. Kami mampu menjayakan niat matlamat tuan-tuan itu. Menangkan musim PKP ni SOP-nya ketat. Ya, negara-negara lain yang memerlukan bantuan daripada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak melakukannya di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan boleh hubung dengan Zahzan Travel. Di Syria, di Mekah dan juga di Sudan, di Afrika. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu. Sama-sama kita menangguh kuliah dengan doa. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-yaqina wal 'afwa wal 'afiyah dunya wal akhirah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la aiban illa satarta wa la mubtalan illa afaita wa la mazluman illa nasarta wa la qiman illa anjabtala wa la azaban illa zawajta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa adaitaha wa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.